Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton FB Live Facebook Suara Merdeka. Hari ini saya Azrul, wartawan Suara Merdeka bersama dengan rakan saya Atir. Bersama dengan Zoya, hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang menarik berkenaan dengan HRDF ataupun pembangunan sumber manusia berhad. Ada satu produk ataupun satu program yang dibawakan oleh HRDF pada hari ini akan diberitahu kepada para penonton Suara Merdeka. Sebenarnya masa PKP, masa COVID-19 melanda dunia, antara benda yang paling terkesan adalah pekerja-pekerja yang kehilangan kerja lah kan. Of course lah, yes. Benda-benda macam kursus baru, kemahiran baru amat diperlukan pada ketika ini. Sebab masa PKP dan masa COVID melanda baru kita sedar kita sebenarnya perlukan kemahiran yang kedua, selain daripada apa yang kita basic yang kita tahulah. Dan masa tu juga adalah program-program, adalah tema-tema baru macam reskilling, upskilling, cross-skilling mula diperkenalkan dan diwar-warkan. Dan Alhamdulillah lepas tu HRDF mula memainkan peranan dia dan banyak kursus-kursus baru dibuka untuk memastikan mereka yang terkesan ataupun dibuang kerja ketika PKP ni dapat kembali bekerja walaupun dalam bidang yang lain tapi dengan skill yang baru. Okey, bersama saya pada hari ini adalah Ketua Pegawai Operasi Cik Arif Farhandos. Cik Arif, apa khabar Cik Arif? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, Cik Arif merupakan Ketua Pegawai Operasi yang akan membincangkan tentang satu isu, iaitu bukan isu sahaja, satu program yang menarik yang perlu diwar-warkan kepada semua orang, iaitu E-Latih Hub E-Pembelajaran Premier Malaysia. Ini adalah satu perkara yang baru. Ini boleh sebagai permulaan mungkin Cik Arif boleh terangkan bagaimana pengenalan program ini sebenarnya. Saya bagi sedikit latar belakang sebab mungkin ramai lagi di luar sana yang belum kenal lagi dengan HRDF ataupun Perbadanan Sumber Manusia Berhad, dalam bahasa Inggerisnya Human Resource Development Fund. Ianya merupakan satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia lah, dan kami dah bertapak lebih daripada 25 tahun. Kami bermula sebagai satu majlis pembangunan sumber manusia pada tahun 1992 dan kini kami sebagai mandat kita melalui Aktah Pembangunan Sumber Manusia 2001. So kita ada PSMB Act 2001. So melalui akta ini tugas dan peranan utama kami adalah untuk memastikan kami dapat mengumpul levy daripada syarikat-syarikat yang diwajibkan mendaftar sebagai syarikat yang perlu bayar levy. Dan di sini maksudnya mereka yang mempunyai lebih daripada 10 kaki tangan dalam syarikat mereka wajib membayar lebih kurang 1% daripada jumlah kos gaji pekerja mereka. 5 kaki tangan ke atas hinggalah 10 merupakan secara sukarela lah kalau mereka nak mengambil bahagian. Baiknya sistem ini, sebab sistem ini bukan sistem baru, banyak negara membangun, banyak negara yang dunia pertama, kelas pertama dan sebagainya, mereka ada badan seumpama PSMB atau HRDF ini di negara masing-masing. Tujuannya untuk memastikan bahawa faedah peningkatan kemahiran ini sampai kepada rakyat mereka sendiri. Sebab di Malaysia contohnya kita ada warga negara Malaysia, warga kita sendiri, kita juga ada warga asing yang bekerja. Dan kadang-kadang kita perlu memberi insentif kepada syarikat ini ataupun memberi sedikit dorongan kepada syarikat ini supaya mengutamakan pekerja tempatan daripada pekerja asing. So dengan pembayaran levy ini, dan kerana levy ini hanya boleh digunakan untuk meningkatkan latihan kemahiran pekerja Malaysia saja, mereka terpaksalah suka tak suka, mereka terpaksa menghantar pekerja mereka untuk latihan supaya mereka dapat ditingkatkan kemahiran, supaya lambat laun kebergantungan kita kepada pekerja asing akan berkurangan. So itu adalah peranan dan tugas utama HRDF ataupun PSMB adalah untuk mengkoordinasikan levy fund ini yang ada pada kami. Setiap tahun kita melatih dalam lebih kurang 500,000 pekerja Malaysia. Paling kurang mereka mengambil latihan kemahiran 2 kali setahun. So maksudnya dalam 1 juta tempat latihan kemahiran disediakan untuk rakyat Malaysia setiap tahun. E-Latih pula ini merupakan satu
Ini adalah cara HRDF untuk menyumbang kepada pembangunan negara dalam keadaan di mana kita sedang menghadapi berbagai cabaran. Sebab itu e-Latih ini terbuka kepada semua syarikat, semua pekerja keras, semua rakyat Malaysia, walaupun bayar levy ataupun tidak. Ianya satu produk percuma. So kami merasakan sudah tiba masanya lah HRDF juga mengambil bahagian dalam memainkan peranan untuk menangani krisis ekonomi, bukan saja COVID-19, sebab kita juga sedang dalam satu fasa kemelesetan ekonomi dunia, di mana Malaysia tidak ketinggalan. So kami merasakan di waktu rakyat Malaysia ini diminta untuk sama-sama bertanggungjawab, duduk di rumah untuk memantahkan rangkaian COVID-19 ini, mereka boleh menggunakan peluang keemasan ni, sebab bukan selalu kita ada peluang di mana kita berada di rumah dan kita ada masa untuk meningkatkan kemahiran atau belajar sesuatu ilmu yang baru. So kita merasakan inilah peluang kita, sebab HRDF ni dah lama kita nak wujudkan sistem latihan online atau atas talian. Tapi banyak syarikat mereka lebih suka pekerja mereka berada di tempat kerja dan menumpukan perhatian kepada kerja mereka. Latihan kemahiran ini merupakan satu prioriti lebih rendah daripada kerja yang mereka perlu lakukan. So dengan adanya latihan kemahiran atas talian seperti ini, majikan tidak perlu risaulah, sebab pekerja mereka boleh belajar selepas waktu kerja ataupun pada hujung minggu, pada bila masa sajalah, mengikut kesesuaian mereka. So ini merupakan tambahan kepada kaedah-kaedah yang wujud masa kini, iaitu face to face lah. So face to face masih berjalan, tetapi ini adalah penambahbaikan kepada kaedah-kaedah yang wujud pada masa ini, supaya rakyat Malaysia dia tak ada alasan lain lah untuk berterus belajar, untuk terus meningkatkan kemahiran mereka. Sebab kita sedang ataupun akan tiba tak lama lagi satu keadaan semasa yang mencabar, di mana kita harus berlumba dan compete dengan negara-negara lain di dunia ini untuk perniagaan yang makin mengecil, perniagaan bisnes yang makin mengecil, sebab pandemik ini telah membantut banyak pembangunan alam pekerjaan, peluang yang wujud di dunia ini, dan ianya macam satu reset. Kita telah dalam 20 tahun ini berkembang begitu pesat, tetapi wabak COVID-19 ini telah memaksa kita untuk take a few steps backward. So oleh itu kita memerlukan rakyat Malaysia yang lebih daya bersaing, yang lebih tinggi daripada dulunya. Kalau dulu kita boleh hidup dengan satu kemahiran, akan datang satu kemahiran tidak cukup lagi lah. Kita perlu beberapa kemahiran untuk memastikan kita menjadi aset kepada syarikat kita. Sebab itu kita merasakan e-Latih ini satu peluang dan kaedah yang baiklah. So e-Latih ni memberikan kursus percuma lah kepada semua Malaysian. Semua rakyat Malaysia. Rakyat warga asing, sebab proses pendaftaran memerlukan mereka memasukkan IC mereka, nombor IC mereka. So ianya khusus untuk rakyat Malaysia. Okey, khusus untuk rakyat Malaysia yang dah bekerja atau yang belum bekerja, atau siapa asalkan berumur 18 tahun ke atas, sesiapa saja boleh mendapat manfaat, tak kira suri rumah, tak kira mereka yang masih bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang masih di sekolah tapi dah berumur 18 tahun, berada di universiti, di college dan sebagainya, semuanya terbuka. Mereka boleh mengambil apa-apa kursus yang berada di atas talian ini secara percuma. Dan pendaftaran ataupun permohonan kursus itu tidak perlu melalui majikan? Tidak perlu. Pendaftarannya tak lebih daripada 2 minit untuk mendaftar, sebab kita pun tak minta banyak sangat maklumat. Maklumat yang kita minta pun adalah berkaitan dengan kemahiran yang diperlukan oleh mereka dan juga kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu sektor ataupun industri tersebut. Sebab itu kita telah memudahkan prosesnya. Walau kita ada berbagai portal di dunia ini untuk pembelajaran dan pengajaran, tapi ini saya rasa antara portal yang paling mudah lah untuk berdaftar. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh dalam program e-Latih daripada Syariah FM, kita melihat kembali implikasi ataupun kesan pandemik COVID-19 ni. Kita ambil contoh daripada tahun 2019, sebelum berlaku COVID-19, dan kemudian pada tahun 2020 dan sekarang tahun 2021, macam mana Cik Adi daripada pihak HRDF melihat kesan kepada penubuhan atau pembubaran syarikat, bermandangkan HRDF juga mengambil levy daripada syarikat. Mungkin HRDF tahu berapa banyak jumlah syarikat yang ditutup dan dibuka
Sebab dia sebelum dia boleh buat perbandingan sebelum COVID-19 dan juga selepas COVID-19. Sebelum COVID-19 kita ada lebih kurang 33,000 syarikat yang berdaftar dengan HRDF yang membayar levy. Walaupun bukan sentiasa dalam satu tahun ni, dalam sesuatu tahun itu ada beberapa bulan yang mereka lebih aktif daripada bulan yang lain. Walaupun pembayaran levy ini adalah wajib, tapi ada juga sedikit kelonggaran mana mereka akan membuat rayuan untuk diberi pelepasan daripada bayar levy bila mereka dah berada dalam keadaan kesusahan. Tetapi tahun 2020 bila wabak COVID-19 ini melanda, kerajaan telah mengambil keputusan untuk meringankan beban syarikat-syarikat tersebut dengan memberi moratorium selama 6 bulan. So syarikat-syarikat dikecualikan daripada bayar levy selama 6 bulan. Itu adalah waktu MCO yang pertama. Sekarang ni kita berada dalam MCO kali kedua. Kerajaan juga telah minta HRDF untuk memberi pengecualian levy kepada syarikat yang terkesan. Sebab bukan semua syarikat yang terkesan. Seumpamanya syarikat-syarikat yang membuat glove, mereka telah mendapat keuntungan berlipat kali ganda. So mereka terus membayar levy. HRDF ni sebenarnya kita hanya mengumpul levy daripada 3 sektor saja, pembinaan, perkhidmatan dan juga mining dan kuari. Dalam ketiga sektor ni ada 63 substacker. Tapi ini berdasarkan keperluan industri pada masa yang lalu. Mulai tahun ini daripada 1 April kita ada perluasan akta, di mana kemudiannya semua sektor akan perlu membayar levy kepada HRDF, termasuk sektor pertanian, dan hampir semua sektor kecuali kerajaan dan juga NGO. Semua sektor lain perlu membayar levy. Levy ini walaupun dinampak pada awalnya sebagai satu beban, kemudiannya sampai balik kepada syarikat tersebut. So ianya hanya memastikan syarikat meletakkan sejumlah dana untuk latihan pekerja mereka sendiri. So bukan HRDF yang untung daripada levy ini. Levy ini kembali kepada syarikat. Dan kita tahu daripada sejarah penggunaan levy ini, hampir 99% daripada levy ini akan kembali kepada syarikat dalam tahun itu sendiri. Cuma syarikat-syarikat yang mempunyai levy yang begitu kecil akan menunggu untuk lebih daripada setahun untuk mengumpul cukup levy, baru mereka menggunakan levy tersebut. Tapi keseluruhannya ia balik kepada mereka. So dengan perluasan akta ini kita akan lihat lebih ramai syarikat akan melibatkan diri, dan manfaat ini akan turun balik kepada rakyat Malaysia sendiri, terutama mereka yang bekerja. Sebab ini merupakan sebahagian daripada kos gaji mereka sendiri. Balik kepada soalan tadi, daripada melihat perbezaan pada tahun 2020 kita melihat ada penurunan drastik dari segi syarikat-syarikat selepas moratorium 6 bulan tu yang membayar levy. Sebab ada masih lagi banyak syarikat yang sedang memohon untuk melanjutkan moratorium tersebut. Tu kita sedang mengkaji dan kita sedang memberi pelepasan mengikut keperluan syarikat tersebut. So ianya bukan satu blanket moratorium, tapi keperluan ikut syarikat itu. Tapi saya rasa ada penurunan sebanyak 30% dari segi mereka syarikat-syarikat yang membayar levy ini. Tetapi saya lihat sedikit peningkatan mulai 2 bulan lalu. Tapi MCO balik ini kita tak tahu lagi, sebab kita sedang mengkaji apa kesan MCO yang kedua inilah. Tapi oleh kerana kita lihat MCO kedua ini syarikat-syarikat masih boleh beroperasi, saya tidak lihatlah satu penurunan yang drastik lah, tak sama macam MCO yang pertama ni. Daripada tahun 2020 tu 30% syarikat berkurangan membayar levy. Mereka memang telah mohon secara formal lah. Selain daripada moratorium, mereka juga mohon untuk pengecualian cukai. Untuk mereka rasa tiba waktu mereka dah stabil balik, mereka akan bayar balik lah. So kita memahami lah, ini bukan kerana sengaja mereka tak nak bayar, tapi oleh kerana keperluan yang mendesak. Okey, cakap pasal kursus e-latih ni kan, berapa banyak kemahiran yang disediakan oleh HRDF? Kita bermula dengan 200 kursus. 200 kursus ini disediakan oleh satu aggregator yang bernama Go One. Syarikat Go One ni merupakan satu badan bukan kerajaan, non-profit,
yang berasal, yang base dia di Australia, tapi dikendalikan oleh beberapa orang Vietnamese. Tapi mereka pada masa ini merupakan aggregator paling besar di dunia lah. Dari segi jumlah kursus ataupun gedung ilmu yang mereka ada paling banyak. Kita minta 200 kursus mereka yang paling popular di dunia. Sebab Go1 ni juga ada menyediakan atau ada sampaikan kursus mereka ni kepada warga Singapura juga. So di Singapura juga Go1 ada kerjasama dengan kerajaan mereka. Tetapi kita setelah mengkaji apa yang mereka tawarkan kepada Singapura, kita memastikan yang kita dapat daripada Go1 lebih baik daripada Singapura. So kursus kita 200 kursus yang kita ada itu memang is the highest of standards lah. Dan kita tidak berhenti di sana sebab Menteri kita, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravanan telah mengarahkan kita untuk memastikan kita ada konten dalam bahasa Malaysia. There must be local content as well. So kita telah pastikan kita bekerjasama sekarang dengan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dan mereka telah menawarkan 250 kursus lagi, kursus daripada institusi pengajian tinggi dan swasta yang akan kami sediakan dan rakyat Malaysia boleh akses mulai minggu depan. So dengan 250 kursus tempatan ni kita akan ada 450 kursus yang akan ditawarkan melalui, tapi kita tidak berhenti di sini sebab kita telah diberi KPI untuk memastikan ada 1000 kursus sebelum hujung tahun ni. Setakat ni sambutan untuk kursus-kursus ni macam mana? Kita melancarkan portal ni pada 6 hari bulan Februari. Hari ini, setakat ini, sebelum saya datang saya cek balik, dah ada 25,000 pengguna portal ni. Ini satu kejayaan yang amat membanggakan. Ini menunjukkan rakyat Malaysia mendahagakan kursus ataupun peluang sebegini. Dan kita gembiralah sebab nampak macam rakyat Malaysia ni mereka tidak mensia-siakanlah masa mereka di rumah. Mereka menggunakan peluang ini untuk meningkatkan kemahiran. Yang ini yang kita nak sebagai satu negara. Bila diberi peluang, kita jangan mensia-siakan. Keduanya, kita kena menyediakan diri kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih besar yang mungkin akan datang dalam masa setahun, 2 tahun ini. So harapan kita, KPI kita adalah untuk memastikan sebelum berakhirnya bulan Jun ada 1 juta pengguna, dan sebelum penghujung 2021 kita ada 2 juta pengguna rakyat Malaysia menggunakan kursus-kursus yang ditawarkan. Okey, kalau kita melihat kepada cabaran, sebab program ni adalah program e-latih ataupun elektronik latih yang berdiri berjalan secara atas talian. Jadi mungkin ada kekangan kepada rakyat Malaysia yang berada pada kawasan, berada dalam kawasan yang capaian internet dia kurang memuaskan. Bagaimana HRDF membantu mereka ni mendapatkan latihan macam ni? Kita memahami sebab kita dah lihat macam mana KPT sedang mengharungi berbagai cabaran. Ada ramai rakyat di Sabah, di Sarawak, di pedalaman, tidak ada infrastruktur, tidak ada pencapaian. So kita nak pastikan bila kita lancarkan ni, kita punya portal ni boleh dicapai dengan menggunakan mobile handphone. So kita masih dalam proses memperhalusi dan meningkatkan capability kita, teknologi kita, supaya mereka yang nak ambil kursus ni boleh buat atas talian. Dan kita banyak video kita, banyak kursus kita, dia boleh dipecahkan dalam beberapa komponen. Maksudnya ianya memerlukan paling kurang data. So memastikan bahawa untuk mengikuti satu kursus yang mengambil masa 4 jam hingga 8 jam itu tidak memerlukan kos yang begitu tinggi. Data yang banyak dan boleh dicapai di mana-mana saja di Malaysia lah. Mungkin dalam kawasan pendalaman perlu sedikit pergerakan untuk mencari tempat yang ada connection dan sebagainya lah. Tapi ini pun kami sedang cuba mencari jalan untuk mengatasi lah. Mungkin boleh jadi satu cadangan juga, HRDF ada pejabat di setiap negeri kan, dan mungkin boleh membenarkan rakyat Malaysia yang berada di kawasan pedalaman atau di luar capaian internet ni, mereka boleh datang ke pejabat HRDF untuk buat menjalani latihan. Ya, kami sentiasa terbuka dengan cadangan baru. Ini satu cadangan yang baik, saya akan bawa balik kepada pengurusan kami. Saya rasa kita boleh membenarkanlah mereka yang boleh merentas daerah dan boleh merentas kawasan keluar daripada kawasan mereka, kita mengalu-alukan mereka datang kepada pejabat. Kita akan pastikan ada wifi dan sebagainya untuk mereka menggunakan. So kita sentiasa, sebab matlamat kita satu, bukan untuk mencari keuntungan. Kita memang melancarkan perkhidmatan ni atas nasihat menteri kita sendiri sebagai satu
satu national service. So kita akan cari jalan untuk memudahkan rakyat Malaysia untuk memastikan peluang yang ada ini diguna sebaik mungkin. Kursus-kursus yang disediakan ni adakah diiktiraf dari segi dia punya ni? Dia ada 3 fasa. Kita berada dalam fasa pertama. Setiap mereka yang telah menghabis kursus mereka ni akan dapat satu sijil of completion. Fasa kedua kita nak pastikan ada sijil pencapaian. Sebelum dapat sijil pencapaian ada satu assessment yang mudah sebelum mereka dapat. Fasa ketiga kita nak buat micro credentialing. Micro credentialing ini boleh ditukar kepada credit hours, di mana pada fasa ketiga ni kita akan kerjasama dengan MQA supaya sijil-sijil yang dikumpulkan ini boleh digunakan untuk mengurangkan masa yang diperlukan oleh seseorang untuk menghabiskan diploma ataupun ijazah mereka. So ini dalam fasa 3 kita berharap dalam third quarter of this year kita boleh implement. Jadi kalau kita tengok kepada macam mana Syariah akan membuat penilaian keberkesanan kursus-kursus yang ada yang akan dibuat ni, dan dijangkakan lebih 1,000 kursus akan diadakan. Semua kursus ni kita dah map dengan, sebab di HRDF ni kita ada satu jawatankuasa yang bernama, yang kita namakan Sectoral Training Committee. Mereka ini diwakili oleh mereka daripada industri. So setiap tahun dua kali setahun kita akan keluarkan dengan satu report daripada setiap industri, dan mereka akan buat kajian dengan kekurangan, kekalangan dan kecabaran yang berada dalam industri. Kursus apa yang diperlukan oleh mereka untuk to go to the next level tu. So kursus-kursus yang kita tawarkan melalui ITAT ini kita dah buat mapping dengan keperluan industri. So kita ada 20 industri dalam ILAT ini, daripada oil and gas, daripada hospitality, daripada sales and marketing, daripada the logistics, medical, 20 industri. So kita dah buat mapping. Yang khusus yang ada pada masa ini adalah yang asas sekali. So kita akan tambah dengan intermediate dengan advance. Sebab ada content provider dia yang asas dengan intermediate ni dia selalu bagi percuma, tapi bila dah sampai advance tu dia dah melabur sesuatu kos untuk menghasilkan, dia akan ada satu charge yang minima. Yang tu kita sedang negotiate lah dengan content provider ini. Supaya kalau ada charge pun ianya ada sesuatu yang sangat minima, mungkin RM1, RM2 untuk membuat kursus tersebut. Saya nak tahulah antara kursus apa yang paling mendapat perhatian. Setakat ini yang kita lihat daripada data yang kita terima tu, antara kursus paling popular adalah Excel. Sebab Excel ni sebenarnya Excel ni satu yang saya sendiri akan mensyorkanlah kepada semua rakyat Malaysia. It's a very powerful tool. Dengan Excel boleh buat macam-macam. Betul. So ini sebab kita dapati di Singapura juga kursus paling popular adalah Excel. Yang permintaannya paling tinggi sekali. So kita berharap rakyat Malaysia pun jangan ketinggalan. Itu satu, Excel. Kedua, kita lihat kursus paling popular adalah project management atau pengurusan projek. Ia juga popular sebab saya rasa semua pekerja di mana-mana saja, mana-mana industri, mereka memerlukan kemahiran dalam menguruskan mana-mana projek ataupun tugasan yang diberi kepada mereka. Pengurusan projek ini seseorang itu perlu tahu macam mana membahagikan masa yang ada dengan sumber yang ada, dengan keperluan pelanggan mereka dan juga direction daripada pengurusan. Mereka perlu gabungkan ini semua dan boleh menguruskan dalam tempoh yang diberi. So pengurusan projek ini juga sangat popular. Tapi kita juga ada banyak lagi program yang popular macam leadership, self development dan sebagainya. So ada kursus-kursus ni nampak lebih diminati lah oleh rakyat Malaysia. Dan kursus-kursus ni saya rasa mungkin akan memberi saingan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah pun menyediakan kursus-kursus tapi berbayar. Setakat ni kita penyedia latihan di Malaysia ni, bila kita mula perkenalkan ILAT ni, mereka ada yang risau. Ada yang risau mengatakan sekarang dah ada ILAT ni, nanti majikan tak akan mengambil mereka untuk buat latihan face to face dan sebagainya. Kita memberitahu mereka ini bukanlah sesuatu yang perlu risau sebab ILAT ataupun online content ni bukan benda baru, dah ada di merata dunia, tapi tak ada pun penyedia latihan tempat lain yang bungkus kerana ada latihan atas talian ni. Kerana syarikat majikan bila dia nak buat latihan face to face ni, dia perlukan customization. Kursus-kursus kita adalah generic.
Tapi kalau nak gunakan tapi ianya masih memerlukan customization mengikut keperluan syarikat tersebut. So penyedia latihan kita masih ada banyak ruang lagi. Dan seperti saya kata pada awal tadi, dengan perluasan akta di mana semua syarikat perlu bayar levy, maksudnya jumlah dana yang akan ada untuk dikongsi bersama penyedia latihan 4-5 kali ganda daripada sebelum ini. Okey, kita tengok tadi setahun 1000 kursus yang pertama. Dan bagaimana pula dengan perancangan jangka panjang selepas ni? Mungkin tahun hadapan akan ada lebih banyak lagi kursus yang sama macam. Kita nak pastikan ada sentiasa ada penambahan kursus sebab kita nak jadikan produk ini satu kebanggaan negara kita. So kita nak pastikan selepas daripada rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada produk ini, kita nak pastikan kita tambah kursus supaya negara-negara lain, jiran-jiran kita juga boleh menggunakan portal ni. So kita nak jadi juga aggregator, kita juga nak jadi macam Goan juga. Kenapa kita sentiasa perlu bergantung pada pihak ketiga orang lain? Kita juga nak membangkitkan satu produk yang boleh kita banggakan. Itu pertama. Keduanya, portal e-latih ni kita nak tambah dia punya features. Pada masa ni dia ada AI, dia ada chatbot dan sebagainya. Tapi kita nak pastikan kursus-kursus yang kita ada dalam portal ni boleh digunakan oleh mereka yang kurang penglihatan, mereka yang kurang pendengaran, mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang menjadikan mereka payah nak belajar dengan cara tradisional umpamanya. So ini semua memerlukan kajian yang lebih mendalam. Ada sedikit kos, tapi kita bersedialah untuk memastikan tiada keciciran lah dari segi pembelajaran pengajaran semua rakyat Malaysia. Okey, kalau kita tengok pada kaedah-kaedah dalam e-latih ni, bagaimana cara pembentangan atau cara latihan yang disediakan oleh HRDF adakah melalui video bersama video ataupun ada berbagai kaedah pembelajaran, ada pedagoginya berbagai. Sebab kita tahu ada rakyat Malaysia dia lebih visual, ada yang lebih suka dengar daripada menulis. Kita juga tahu rakyat Malaysia ini ada ramai yang introvert, pendiam. Kalau cara pembelajaran tradisional dia tak suka tanya soalan, di sini dia hanya perlu type dan pengajarnya boleh menjawab soalan dia dengan melalui type. So dia rasa selesa lah. Yang penting di sini setiap rakyat Malaysia yang mengambil bahagian ni, mereka belajar ikut kesesuaian dan minat mereka sendiri dan cara mereka sendiri. Itu yang penting. So kita nak perbagaikan lah demi pedagogi delivery ini supaya ianya sampai kepada semua. Okey, tu sana ada lagi soalan? Okey, so rasa kita dah boleh daftar kot. Boleh. Banyak kursus sebenarnya. Yes, betul. Excel adalah kursus yang paling popular lah. Memang sebab kalau kita lihat dah amat diperlukan dalam setiap sektor perkhidmatan. Rasa betul. Even sampai sekarang pun saya masih lagi mempelajari formula-formula dalam Excel ni. Saya sendiri walaupun banyak guna Excel, saya rasa hanya mungkin belum sampai 20% daripada dia punya features yang keseluruhan yang saya dah guna pakai. Ada 80% saya pun masih perlu ambil kursus. Tapi ada banyak lagi kursus digital juga. Kita ada programming, Python, coding, macam-macam kita ada. So anak muda yang dulunya daripada jurusan sastra yang tahu yang nak ke depan ni perlu beberapa kemahiran dalam kursus digital lain, boleh mengambil peluang ni jugalah. Tak payah nak bayar dan pergi mengambil kursus. Mereka boleh cuba sendiri dulu, tengok mereka ada minat dan kebolehan. Kalau ada, baru mereka boleh mendaftar di tempat lain untuk belajar. Okey, seorang dia boleh menjalani latihan berapa banyak kursus? Kita tak ada had. Mereka nak buat ikut masa mereka lah. Sebab ada kursus yang kita ada video kursus 5 minit sehinggalah 48 jam. 48 jam kadang-kadang mengambil seminggu 2 minggu untuk siap. So dia ada berbagai durasi lah, tapi tak ada had. Tak ada had. Okey, maknanya saya sendiri boleh ambil pelbagai kursus dalam program berbagai kursus. Dia terbuka. 1 tahun ni percuma. Goan dah bagi kita percuma, kita HRD pun akan pastikan percuma untuk rakyat Malaysia. Okey, so 1 tahun yang percuma ni satu peluang keemasan. Okey, kita lihat kepada soalan netizen. Okey, daripada Azliana Aziz, bolehkah latihan kecekapan menggunakan metodologi IoT, Internet of Things, yang menepati syarat penjarakan fizikal dibenarkan oleh PSMB? Okey, kita ada atas talian ini merupakan satu kaedah lah, di mana kita tidak perlu risau tentang physical distancing. Masing-masing boleh belajar daripada rumah. Tetapi kita juga ada membenarkan penyedia latihan yang ditaja oleh HRDF membuat kursus
di mana mereka mengikut SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan kita ada blended learning, di mana dalam satu bilik tu mungkin kalau dulunya muat 25 orang, sekarang boleh muat 10 orang, kerana ada pengajar di video tu dan seorang tutor di dalam bilik, seorang yang mungkin daripada mana-mana di dunia overseas, mereka boleh mengajar melalui online. So ada berbagai kaedah yang kita boleh guna yang menepati SOP MKN. Okey, daripada Kabinet Shri pula, sekiranya penilaian untuk program berdasarkan kecekapan menggunakan rakaman kamera secara langsung dapat diterima dan dibenarkan untuk latihan di bawah syariah, dia mungkin dia mahu menyediakan untuk video ke macam mana? Selepas pelancaran ni kita dah mula buka platform ni untuk semua penyedia latihan tempatan. Kami mengalu-alukan semua penyedia latihan tempatan kalau ada pengisian. Kita terutamanya menggalakkan dalam bahasa Malaysia lah. Kita nak lebih pengisian daripada bahasa Malaysia. Tapi kita menerima lah, walau apa dalam bahasa Mandarin, Tamil, English, tak apa. Kita menerima. Dan memang kaedah yang digunakan tu bebas. Nak guna video pun boleh, nak melalui chatbot pun boleh. Dia asalkan dia ada dia punya manfaat dia kepada pengguna. Kita menerima. Itu yang penting. Okey, itu saja perkongsian daripada Encik Arif Farhan. Terima kasih Encik Arif sudi bersama dengan Suara Merdeka dalam live at Suara Merdeka. Ini berkongsikan tentang program e-latih. Okey, lepas dengar penjelasan tadi memang sangat menarik lah. Banyak kursus boleh pergi, bila-bila masa saja boleh pergi, sebelum tidur pun boleh pergi kan. Tadi masa sembang tadi, dah register dah. Dah register dah. Pantas betul lah. Kejap lagi saya pula register kan. Saya tertarik dengan kursus Excel. Sebab bila saya buat kerja-kerja, orang kata macam kerja-kerja perkeranian ni kan, Excel ni kena master, tak kisahlah ada degree ke, SPM ke, diploma ke kan. Kalau ada Excel ni dia kena power. Betul, penting. Alright, okey, terima kasih Syekh Arif Farhan sudi bersama dengan Suara Merdeka. Dan insyaAllah ada masa kita akan bertemu lagi, bercakap lagi tentang program-program menarik daripada Syariah ni. Alright, okey, sekian saja para pelajar Suara Merdeka. Terima kasih kerana bersama setengah jam dalam Facebook Suara Merdeka. Jangan lupa besok kita ada satu rancangan istimewa, iaitu Baby Step Beli Saham bersama Cikgu Saham besok pada pukul 5 petang. Hari Khamis pukul 5 petang. Jangan lupa layari Facebook Suara Merdeka untuk belajar tentang saham pula. Okey. Alright. Jadi ada apa? Teruskan bersama dengan Suara Merdeka. Terus like kita punya Facebook, kita punya YouTube Suara Merdeka. Sebab kita ada siaran live setiap hari daripada Isnin sampai Khamis, melibatkan pelbagai topik dan pelbagai tetamu. So kita jumpa lagi besok. Ya, besok jangan lupa pukul 5 petang di Facebook Suara Merdeka kita belajar tentang saham. Okey, terima kasih Encik Arif Farhan bersama dengan kami dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.